Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua tetamu-tetamu, sahabat-sahabat dan semua pendengar yang sudi join Facebook Live kita pada malam ini. Buat julung kalinya, sebentar lagi kita akan bersama dengan Imam Muda Hassan untuk berkongsi, berbicara secara santai dengan topik cinta. Sebelum itu saya ingin terangkan sedikit tentang Wahyu Allah Talk About Islam. Wahyu Allah Talk About Islam merupakan satu program yang saya jayakan untuk merapatkan ukhuwah Islamiah. Setiap minggu kami akan membicarakan topik-topik yang menarik supaya manusia menyayangi Islam dan tidak membenci satu sama lain. Kami juga membuat tabung khas untuk membasmi kemiskinan di Malaysia dengan niat hapuskan kemiskinan di Malaysia ini. Setiap sen dan ringgit yang anda dermakan akan disalurkan kepada setiap fakir miskin, ibu tunggal yang hidup dalam kesusahan dan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan. Semoga program amal ini diberkati dan oleh semua muslimin dan muslimat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon agar semua sahabat-sahabat membantu sahabat-sahabat kita yang berada dalam kesulitan. Kita jaga kita, kita bantu kita. Semoga kita semua berada dalam rahmat ilahi. Tambahan dalam keadaan PKP ni, kita harap semua sentiasa berada dalam keadaan bersabar, sentiasa berusaha ke arah positif, ya. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan, itulah yang paling penting sekali. Sebarang pertanyaan boleh ajukan kepada Ustaz di ruangan komen Facebook Live kita, insya-Allah. Kami akan menjawab segala pertanyaan anda. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput sahabat saya, seorang sahabat di sekolah sewaktu kami menuntut sama-sama di sekolah Izzuddin Shah Ipoh, Perak. Saya menjemput sahabat saya, Imam Muda Hassan Adli. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, kaifa haluka? Itu yang soalan pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Saya nak, wa anta kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Masya-Allah. Syukur, alhamdulillah. Ustaz, Ya. nak tanya sikit soalan. Baik. Anak berapa dah Ustaz? Anak dan kalau ikutkan 4, satu orang kata dah disimpan gugur, ya. So 3 lah. So 3. Maksudnya seorang meninggal Ustaz? Meninggal dalam kandungan. Usianya 6 bulan. Gugur maksudnya. Okey, Ustaz, apa perkembangan terkini Ustaz? Oh, baik, ya. Yang terkini ni macam ni lah. Duduk di rumah, ya. Makan, minum, tengok orang. Tengok hari ni berapa kes. Tengok orang gaduh, ya. Demonstrasi, ya Allah, ya. Jadi tapi kalau ikut terbarunya beginilah, ya. Banyak kelas online, ya. Baiklah, maklumlah sekarang ni kita tak boleh nak ke masjid, kan. Jadi kuliah-kuliah pun tak ada di masjid, semua buat secara online. Kemudian meniaga lah, macam biasalah orang kata, menyara kehidupan ni, meniaga sikit-sikit macam tu lah. Jubah dan baju masih lagi, ya Ustaz? Dengan baju sekarang ni kita orang memang stop production, dan memang sekarang ni memang stop lah. Kita hold dulu di orang kata ditidurkan sementara sebab keadaan begini yang tak, orang kata demand ni memang sangat kurang lah waktu-waktu macam ni, kan. Tambah pula suasana raya ni orang tak berapa rasa sangat. Pakaian kami pakaian lelaki, jadi memang diorang ni memang fokus pada hari raya je. Oh, tak ada pakaian wanita, memang tak ada langsung Ustaz? Kita orang sebab customer kita tahu kita ni pakaian lelaki, jadi diorang tak cari pakaian perempuan dekat kami. Baik. Okey Ustaz, Baik. soalan pertama saya, macam Ustaz cakap tadi, demonstrasi.
Ya, ini kita cerita tentang sekeliling di Malaysia. Kita tak nak ambil di luar, kita ambil di Malaysia sahaja. Kerana demonstrasi itu adalah merupakan cinta. Kalau kita tak ada cinta, itu yang terjadinya benda-benda macam tu. Sebab kita tidak cinta kepada keluarga kita. Kalau kita dijangkiti COVID-19, waktu buat demonstrasi tu, kita balik ke rumah, jangkit dengan family kita, berarti kita tiada cinta. Betul tak? Topik kita pada malam ini adalah cinta. Apa definisi cinta di dalam Islam? Okey. Terima kasih ya Wafi ya. Wafi ni suaranya pun sedap ya. Pandai berbicara, kadang tengok juga dia punya apa di YouTube ya, masak dan sebagainya. Padahal serba boleh, suami yang misali ya, serba boleh, masya-Allah. Okey, baik ya. Yep. Ya, itu menunjukkan cinta ya kepada isteri dan anak. Betul. Ya, sebab memang orang kata memberi nafkah ni sebenarnya tanggungjawab suami. Tapi kita uruf ataupun custom dekat Malaysia ni, memasak ni orang perempuan. Betul. Jadi tak salah ya kalau kita kata memang kewajipan memberi nafkah makan minum ni atas suami. Tapi atas budi bicara dan budaya kita di Malaysia, memasak ni biasa kerja orang perempuan. Tapi orang kata lately ni orang lelaki pandai masak juga ya. Kita Pandai juga, saya pun pandai juga ya. Goreng telur, masak Maggi. Bolehlah sikit kan. Sebab dia apa kan, Wafi, orang lelaki ni dia kalau masak biasanya kan, dia boleh buat satu kerja dalam satu masa je. betul. Dia nak masak Maggi kan, dia tunggu, dia tak boleh buat banyak kerja. Paling orang perempuan tengah masak, dia boleh basuh baju, dia boleh nguruskan anak kan. Kita ni kalau masak kan, situ satu kerja, dia tak boleh fokus, dia satu benda je boleh buat. Ada kita perbezaan lelaki dan perempuan ya. Betul. Okey, baik. Melihat kepada definisi cinta ni, cinta ni dalam Al-Quran kita boleh lihat dalam dua bentuk. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang pertama dalam bentuk yang Allah cerita dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Kita boleh tengok balik surah Ali Imran ayat 14. Allah sebut, Allah gambarkan cinta ni dalam bentuk yang pertama, iaitu dalam bentuk macam mana tau? Saya bacakan Al-Quran ni. Berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Subhanallahazim. Okey, apa kata Allah Ta'ala? Diperindahkan kehidupan manusia ni dalam bentuk apa? Dipenuhi dengan kehidupan yang seronok, yang cinta, yang hubbus syahwat. Kan perkataan kat situ hubbus syahwat. Hubbu itu maknanya cinta, suka, ya. Tapi cinta itu dia diselaputi dengan syahwat. So yang pertama ni Allah Ta'ala sebut cinta ni dalam bentuk yang diselaputi syahwat. Syahwat tu mari kat mana? Suka pada perempuan, suka pada anak pinak, suka kepada binatang tunggangan, ataupun kalau kita sebut pada hari ni suasananya ialah kenderaan, ya. Suka kepada emas, perak, binatang tanaman ataupun kita kata perniagaan kita yang menjadi. Ini semua adalah perkara yang dibenarkan, yang dibolehkan dalam agama, tak salah. Ya, tak salah untuk kita berkahwin, tak salah untuk kita memiliki ada anak. Tak salah kita ada kereta, nak 4-5 biji kereta pun tak ada masalah. Nak rumah 10 biji ke tak apa. Tapi jangan sampai dia menyelaputi hati kita itu. Sebab dia macam ni tau. Perasaan cinta ni dia pure tau. Wafi, dia pure, dia benda tu dia suci. Sifat dia suci cinta ni. Betul. Sebab dia adalah perasaan yang bukan dia boleh buat-buat, dan dia memang Allah Ta'ala bagi. Kenapa kita sayang anak kita? Ada orang dia sayang kucing. Kalau kucing dia mati, dia menangis. Macam mana dia menangis? Sebab Allah telah menanamkan, menganugerahkan perasaan itu dalam diri dia. So that's why kita sebut cinta ni bukan kita buat.
Dia adalah anugerah Allah bagi pada kita. Tapi yang kita bimbang, perkara itu, contoh saya ambil contoh begini kan, ini pen kan, kita benda besar sikit. Dia kata ni handphone ya, handphone kan, ni handphone ni, saya kata ini, cuba kita bayangkan, inilah kita punya perasaan cinta. Cinta ni tak nampak, tapi saya cuba nak zahirkan dalam bentuk handphone. Inilah perasaan cinta kita. Sekarang ni, ya, cinta ni dia telah diselaputi dengan syahwat. Contoh kita ambil apa? Tekan ya, ini kertas kan, inilah syahwat. Inilah dia wanitanya, anak pinaknya, kenderaannya, harta emas dan sebagainya. Sekarang ni dia suci tau. Tapi sekarang ni dia telah diselaputi dengan ni. So sekarang ni dia tutup dah, perasaan cinta tu dah tutup, syahwat dia tutup. Nampak tak? Bila syahwat tutup, Allah nak bagi hidayah, Allah nak bagi kasih sayang, dia tak sampai. Sebab ada benda, something yang telah menutup. Dia tak sampai, dia balik. That's why kadang-kadang kita tertipu. Sebenarnya aku memiliki segalanya, aku ada kekayaan, aku ada anak yang ramai, tapi rupanya dia tak rasa tenang pun. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia tertipu. Cinta tu adalah dia dibuat-buat. Ya, dia adalah dibuat-buat. Dia bukan pure dah, tak sifat pure dah. Sebab tu sekarang ni kita nak buka, kita nak buangkan ya, kita punya apa, selaput syahwat. So bila kita buang kat begini, kita buang begini, dia bersih. So Allah nak bagi tu senang dah sampai. Allah nak bagi hidayah, Allah nak bagi keampunan. So that's why kalau begini, tak salah orang ada banyak harta, tapi bila dia buka selaput tu, barulah dia rasa ketenangan. Walaupun dia kaya, dia tenang. Ada orang kalau dia tak kaya pun dia tenang. Ada juga orang miskin yang tak tenang hidup. Sebab tu betul Nabi kata ya, dalam satu hadis, kadal faqru ay yakuna kufran. Ya, hampir-hampir orang fakir ini jatuh kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Fakir itu ujian, tapi mudah untuk jatuh kepada kekufuran kalau dia tak yakin ataupun dia berserah, dia tak percaya, dia kata Tuhan ni zalim dan sebagainya. Mudah jatuh kufur. Sebab tu kena hati-hati. Baik, nak cerita dekat sini, baik kita kaya ataupun kita kurang harta, tak ada masalah. Cuma sekarang ni bagaimana cinta kita tu kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh tengok itu dalam bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua kita boleh lihat dalam surah Maryam ayat 96. Tadi surah Ali Imran ayat 14, cinta dalam bentuk yang diselaputi syahwat. Satu lagi, cinta yang diungkapkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 96. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul 'azim. Tengok ya, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah Ta'ala nantinya, sifat Allah ni kan Ar-Rahman, sifat yang Allah ni pengasih. Allah yang sifat pengasih ini akan mengurniakan kepada orang yang beriman dan beramal soleh ni mawaddah. Mawaddah ni adalah perasaan cinta, kasih sayang. Yang ini Allah bagi pada orang yang ada iman, orang yang buat amalan soleh. Janji Allah, Allah bagi dekat dia, directly sampai dekat dia. Dan kata ulama menafsirkan ayat ni, Wafi dan sidang penonton sekalian, hebatnya kata ulama, bukan saja kita dapat mawaddah. Contoh kita Wafi, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah bagi mawaddah tu, bagi. So tenang hidup. Datang ujian pun tenang. Allah bagi kaya pun tenang. Allah bagi anak pun tenang. Allah bagi ujian pun tenang. Jatuh tak dapat bisnes pun tenang. Dia tenang je. Sebab Allah pegang hati dia. Dan bukan itu saja kata ulama, orang sekeliling, isteri kita, sayang kita. Sebab Allah yang campakkan mawaddah ni pada isteri kita. Sebab kita baik dengan Allah, maka Allah bagi juga kasih sayang, campakkan kasih sayangnya pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada jiran tetangga kita, pada orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, sayang kat kita. Perasan tak kita kenapa kadang-kadang kita tengok ada setengah, contohnya tok guru alim ulama kan, bila dia meninggal dunia ramai orang datang. Dia tak minta pun orang datang, tapi kenapa orang datang? Ramai-ramai datang. Sebab apa? Sebab Allah telah campakkan mawaddah pada orang lain untuk sayang dia. Dia tak minta untuk disayangi, tapi orang sayang kat dia.
Dia tak meraih kasih sayang orang, tapi Allah yang bagi kasih sayang tu pada orang supaya sayang kat dia. Yang mana satu yang kita nak? Yang nombor satu ataupun yang nombor dua? Pasti jawapan saya yakin nombor dua. Kan? Yang dua. Sebab apa? Kita mengharapkan keredaan Allah, sayang Allah, tapi Allah bagi lebih pada tu, orang sayang kita, hidup tenang, bahagia. Yang ini yang kita nak. Dia punya syarat dia dua je, Wafi. Allah Ta'ala very simple. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 96 surah Maryam tu kan, syarat dia beriman, beramal soleh. Itu je. Allah tak suruh buat. Itu je. Very simple. So itu mukadimah menjawab soalan tu tadi lah, ya Wafi. Baik, saya teruja dapat jawapan yang sungguh menyentuh perasaan saya. Baru soalan pertama, Ustaz. Okey, soalan kedua, Ustaz. Saya nak tahu apakah kebaikan dan keburukan cinta di dalam Islam. Contohnya saya bagi kat Ustaz lah. Kebaikan dia bila kita diijab kabul, contoh kan, kita diijab kabul, kita dapat seorang isteri, kita ada orang ada orang yang jaga makan minum kita, jaga pakaian kita. Keburukan dia, contohnya saya bagi Ustaz, kalau kita bercinta belum ijab kabul, kan? Orang yang sengah hangat ni, budak-budak ni sekarang bercinta tapi dia belum ijab kabul. Dia pergi jumpa, pergi dating dan sebagainya. Apa kebaikan dan keburukan tentang cinta ni, Ustaz? Okey ya. Ini orang kata perkara ni dia jadi macam biasa pula hari ni kan. Kan? sebab selalu sangat dah ni. Lalu kan, sebab kita terikut dengan budaya barat dan sebagainya, pengaruh tu datang, dan memang kita tak nafikan perkara ni memang akan berlaku. Tambahan pula gambaran daripada hadis Nabi banyak sebut kan. Kalau kita baca hadis peristiwa akhir zaman, Wafi, saya pun risau juga kan. Kita minta supaya zaman tu belum ada lagi lah, harap-harapnya begitulah ya. Tapi macam entahlah kita nak cakap. Sebab kalau kita baca hadis peristiwa akhir zaman, boleh kata 90% ataupun 90% lebih lah kalau kan, semua tanda-tanda tu dah ada dah pun. Tanda-tanda kecil lah, tanda kiamat besar belum ada lagi. Yang kecil ni boleh kata hampir semua yang Nabi sebut tu memang ada lah. Betul. Ibu yang melahirkan tuannya ada tak? Ada. Anak yang buang mak dia, anak yang tak hormat kepada mak ayah ada. Lagi apa lagi? Orang yang sepatutnya kita dengar nasihatnya, orang yang sepatutnya kita angkat sebagai yang memimpin tapi tidak diangkat. Orang yang benar dia dijadikan, orang yang benar dikatakan salah, orang yang salah dikatakan benar. Betul, so, betul. Memang banyak ya. Akan bangunnya bangunan-bangunan tinggi ya, macam itulah. Orang yang jahil diangkat, orang alim tidak dipandang lagi. Begitu juga ya, ada hadis yang Nabi sebut akhir zaman nanti seolah-olah kita melihat kan, orang berzina, orang melakukan maksiat ni di tengah-tengah jalan biasa je. Sampaikan kita jadi biasa dah benda tu. Biasa dah tu. Kalau di Hollywood tu, di Europe tu dah biasa dah tu. Dah biasa. Nampak? Yelah, orang kata kissing between each other tu, benda tu dah biasa. Dah biasa, normal di barat. Tapi tak tahulah dah ada ke sampai orang kata melakukan hubungan seksual di khalayak ramai tu, tak tahulah. Dah ada betul-betul macam kita sampaikan orang alim semua pun tengok macam benda tu dah biasa dah. Sampai tahap begitu. Sebab tak, Allah, itu yang sampai satu zaman tu tak tahulah. Kita bimbang, mudah-mudahan tak berlakulah negara. Itu yang kita nak tepis hakis di Malaysia ni, Ustaz. Sekarang budak-budak dah pandai bertiktok, bercium di dalam TikTok dan sebagainya. Alhamdulillah, misalnya janganlah ada berlaku dekat anak-anak kita kan. Betul. Sebab tu zaman sekarang ni memang cabaran. Tambah kita sebagai ayah, ibu yang muda-muda ni kan, anak kita membesar dalam suasana yang memang dalam zaman dia orang. So kalau kita tak guide dia orang, ya, bukan salah dia orang ni, tapi salah mak ayah yang tidak bagi guidance pada dia orang ni. So kena hati-hatilah ya. Balik kalau kita tanya tadi Allahumma salli ala Muhammad, keburukan, kebaikan cinta ni ya. Sebenarnya dalam Islam kalau ditanya boleh tak cinta sebelum nikah? Kalau ikutkan Nabi, hadis Nabi kata apa? Tunkahul mar'ah li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzati din taribat yadak.
Kalau kamu nak nikah dengan seorang perempuan, maka lihatlah pada hadis ini masyhur kan. Tengok pada hartanya, tengok pada keturunannya, tengok pada kecantikannya, tengok pada agamanya. Maka pilihlah, lihatlah pada agamanya, nescaya kamu akan berlepas tangan. Maksudnya, kalau agama tu menjadi perkara utama yang kita pandang, insya-Allah kita akan lebih senang hidup. Tapi kalau dapat empat tu baik. Cuma kalau tak dapat empat, dapat satu yang ada agama tu paling penting. Sama juga orang perempuan nak menikah dengan lelaki pun itu juga yang dilihat. Okey. Kalau ikut indikator hadis ini menunjukkan cinta sebelum kahwin tu adalah cinta yang mana kita niat untuk kahwin dengan dia. Bukan cinta monyet. Cinta monyet ni tak ada istilah agama gitu. Ini istilah kita lah, cinta monyet kan. Nama itu kan. Niat dia. Cinta monyet kan. Tengok kawan tu ada couple, kita pun nak couple. Padahal niat bukan apa pun, sebab niat nak ikut trend kan. Tak rock lah kan. Apa. Tak ada girlfriend ni orang kata macam alah hai, kau tak ada girlfriend ke dia tu kan. Apa ni, kau ni hidup kat zaman batu ke kan. Macam tak boleh terima kan. Padahal ya, sebab apa kita terikut dah jadi nampak lekeh lah apa lah kau ni. Orang dah tukar-tukar girlfriend dan kau satu pun tak ada lock. Sebab apa? Sebab budaya tu. Ya, betul, budaya tu kan. Sebab orang kata terikut-ikut sebab tak ada ilmu kan. Kerana ikut yang orang kata membabi buta kan. Ikut je lah apa yang orang buat. Betul ke tak betul, ikut je. Ini yang bahaya ni. Jadi kalau ikut indikator hadis tu, memang cinta sebelum kahwin tu ada cuma untuk niat menikah. Kan, kalau yalah, sebab tu Nabi kata kalau kamu suka kat seorang dengan niat nak nikah dengan dia, nak jadikan dia pasangan hidup, maknanya ada tak perasaan tu? Mestilah ada perasaan. Takkan tengok-tengok tak ada perasaan tiba-tiba nak kahwin dengan dia. Bermakna kita ada perasaan. Tengok dia berminat lah, nampak tak ada perasaan tu. Maka dengan ada perasaan cinta tu, Islam tu apa? Pergi tengok dia, pergi research dia, tengok dia punya siapa, anak siapa, anak siapa kan, keturunan apa dan sebagainya, ada hartanya macam mana. Itu tujuannya supaya hidup kita dipermudahkan. Tapi kalau dia tak berharta sekalipun, paling tidak dia ada agama, itu yang paling penting. InsyaAllah harta boleh dicari ya. Kalau dia bukan keturunan yang baik-baik pun, ya tak apa. Mudah-mudahan selepas kita berkahwin nanti, ya, mudah-mudahan kita didik anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Kita mulakan generasi yang baru. Tapi agama tu, kan? Sebab tu Allah SWT Muhammad yang kalau ikutkan cinta yang betul-betulnya selepas kahwin tu, itulah baru orang kata. Sebab Nabi SAW pun menikahi dengan Sayyidatina Khadijah, ya, isteri Nabi. Cinta kat Nabi, cinta sebelum kahwin dah, perasaan dah. Sebab tu Khadijah hantar wakil untuk minang Nabi. Maksudnya perasaan cinta sudah ada sebelum nikah. Tapi yang cinta yang betul-betul tu selepas nikah tu. Tengok ya, very romantic hidup Nabi dengan Khadijah. Walaupun usianya gap agak jauh, tapi tengok ya, anak yang paling ramai adalah daripada rahim Siti Khadijah. Ya, Khadijah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Walaupun Khadijah radhiyallahu anha dah wafat sekalipun, sampai Nabi kahwin dengan isteri-isteri lain pun Nabi selalu sebut Khadijah. Sampaikan Sayyidatina Aisyah pun cemburu. Sampai Nabi cemburu sebab Nabi kata tak ada siapa. Sebab tu saya kata kat awal tadi kan, perasaan ni dia bukan boleh buat-buat. Even kalau kita ada anak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, memang kita akan adil dari segi kasih sayangnya kita bagi sama. Anak kita masuk sekolah, yang semua masuk sekolah, makan minum kita bagi sama. Tapi dari segi sayang tu tak sama. Tak? Sayang tak sama. Itu normal. Ya, sebab dia bukan boleh dibuat-buat. Mungkin kita sayang lebih pada anak nombor 3. Sebab apa? Dia pandai ambil hati kita, pandai bodek, dia rapat dengan kita. Anak nombor 1 kita sayang juga, tapi sebab mungkin dia tak pandai bodek sangat kan. Tapi kita sayang ni, sayang. Macam tu juga kalau orang poligami sekalipun kan, dia 4 orang isteri punya. Dari segi kasih sayang tak sama. Keadilan tu wajib. Kasih sayang tak sama. Begitu Nabi sayang Khadijah lebih daripada isteri yang lain. Tapi Nabi adil. That's why saya sebut kat sini, cinta ni sebenarnya adalah kalau ikutkan Nabi tunjuk pada kita, selepas nikah tu Nabi cinta dengan isteri-isterinya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey.
Kita ni actually berbicara santai sebenarnya Ustaz. Ya. Kalau kita nak bercakap tentang zaman sekarang ni kan. Okey, zaman dulu, zaman kita sekolah Izzuddin Shah dulu kan. Kita tak ada telefon. Kita hanya ada ustazah. Lepas tu kita ada sahabat-sahabat. Kita tidak dibuka dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook. Kita tak ada waktu tu sebab kita duduk dalam asrama kan. Kan mak bapak kita daripada kecil dah hantar kita, duduklah kau kat situ, makanlah minum kau kat situ, semua kat situ sendiri, self sendiri kan, self sendiri. And then soalan saya ialah, zaman sekarang ni ibu bapa adalah lebih challenging daripada dulu. Dulu kita hantar je anak kita dekat sekolah pondok ke apa ke, pandailah dia orang berdikari kan. Tapi zaman sekarang ni kita kena pantau segala-galanya. Kita kena tengok handphone anak kita kan. Kalau anak lelaki tu, kalau kita kena tengok ada tak dia tengok filem blue tu kan. Kita kena pantau segala-gala benda. Macam kalau anak perempuan pula, kita kena tengok TikTok dia, Instagram dia, apa yang dia buat dalam tu kan. Jadi media sosial sekarang ni memainkan peranan yang paling penting dalam zaman sekarang ni, sebab semua orang berani bercakap dalam media sosial. Semua orang berani buat fatwa sendiri. Semua orang berani keluarkan idea sendiri kan. Soalan saya adalah, apa pandangan Ustaz tentang cinta alam media sosial? Ini yang paling bahaya ni Ustaz. Yang ini yang perlu dibendung oleh Malaysia sekarang ni kan. Sila Ustaz, tafadhal. Social media, sokmed ya. Medsos. Social media, sokmed ya. Medsos, media sosial. Media sosial. Dia terbaliklah Melayu English kan. Ikutlah mana-mana pun. Okey, jadi memang betul lah, kalau ikutkan dulu kita mana ada benda-benda ni. Zaman kita dulu paling hebat pun MIRC ke pun. MIRC ya, betul, chatting kan. Kan budak kampung lah apa, kita pun nak dial internet punyalah ya, berjanggut nunggunya pun kan. Kan zaman sekarang ni menyumpah kalau macam tu kan. Dulu sabar, sebab tu orang dulu penyabar. Zaman sekarang ni, budak-budak sekarang ni jangan kan. Kalau internet handphone tu dihempasnya, nampak. Zaman dulu sabar, nampak beza kan. Dulu zaman kita Friendster kan. Friendster, betul. Friendster kan. Itu MySpace. MySpace. Kan waktu tu kata memang guide, orang kata jakun jugalah ada benda-benda tu kan. Dulu zaman kita handphone 3 sekupang tu dia canggih sangat tu. Betul. Zaman sekarang ni budak-budak pun tak kenal dah 3 sekupang tu coklat ke apa kan. Memang tak tahu kan. Jadi tengok ya, Allah, tengok anak-anak sekarang ni, iPhone 8, iPhone 12 lah, canggih-canggih ni, muda-muda lagi kan. Sebab tu tak pelik lah ya. Memang Mark Zuckerberg yang buat Facebook tu pun memang dia orang ni, memang target dia, pengguna users dia adalah di kalangan anak-anak muda kan. So memang kita tak nafikan, memang mereka dah pandai pakai pun. Cuba tengok hari ni yang buat live, yang apps yang buat live saja tu. Bigo Bigo live kan. Kena bayangkan depa ni boleh jana pendapatan sampai puluh-puluh ribu buat live saja. TikToknya lagi, semua buat bisnes. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat KL waktu zaman bukan Covid kan, kadang weekend tu tengok remaja-remaja melepak di shopping kompleks semua, dia orang lepak dengan dia orang kan, usrah ya. Usrah. Kan usrah cara memang lah kan. Tengok kayu-kayu handphone canggih-canggih. Dia orang buat, sebab apa dia orang buat benda ni? Sebagai income. Dari sudut benda positif, kita nampak baiklah. Bayangkan dia orang ni umur belasan tahun, tak ada lesen kereta, tapi boleh beli kereta cash untuk mak ayah dia, hadiah. Kan? Ya, betul. Tapi kalau tak dipantau, mak ayah tak guide dia, sebab takut-takut banyak sumber haram dapat pada pendapatan dia orang ni. Pokok dia main judi ke entah apa-apa kan, niaga entah main judi ke, bertaruh ke apa, sebab dia orang tak tahu halal haram. Yang paling penting boleh menjana, apa yang boleh untung aku kawat habis lah. So, sebab tu penting parent kena pantau. Sebab kalau hari ni parent pada saya lah kan, wajib mak ayah tu kena ada akaun Facebook. Siapa yang tak ada? Tapi anak-anak sekarang ni dia tak main Facebook dah kan. Tak ada Facebook.
Dia lagi level up lagi. IG pun kira budak-budak apa ramai budak sekolah rendah tak reti IG kan. Itu pun zaman mungkin budak-budak universiti boleh pakai IG sekarang ni kan. Apa nama, Allahumma salli ala Muhammad. So sekarang ni parent kena ada account. Okay, contoh ada lagi kena ada juga kena ada account TikTok. Walaupun bukan kita dulu kita TikTok ni kayu TikTok kita tahu. Kan? Dulu zaman nasyid TikTok je kayu TikTok tu. Zaman TikTok anak-anak sekarang ni bukan tahu TikTok tu. Yang tahu TikTok tu yang tu lah. Apps tu. So parent kena ada account TikTok. Bukan suruh mak ayah tu main TikTok, tapi untuk pantau anak-anak. Betul. Parent kena tengok apa lagi benda baru ada ke ni. Semalam saya tengok ada satu app. Nama app tu tak payah sebut lah kat sini. Tapi macam-macam app ada malah ni. Untuk apa matchmaker, matchmaking itu semua. matchmaking apa semua banyak. Tengok pula lah kat situ saja tengok kan. So kita boleh pilih pula nak gender apa. Transgender ke. Kita boleh pilih kita nak gender apa. Kita nak kawan kita, nak couple kita ni siapa. Nak yang tu lah tak sebut kan, dia mencari pula apps ni apa kan. Dia boleh tahu, daripada tak tahu tahu pula kan. Jadi tapi nak cerita itulah. Boleh pilih. Boleh tengok punya banyak list gender dia. Yang kita tahu lelaki, perempuan, khunsa. Betul. Rupanya dalam apps tu tengok lebih daripada 10 gender rupanya. Tak pula tengok gender apa ni. Macam gender pula. Nampak tak? Barat ni cerita. Tema nak mereka kerja ni. Mana dalam Islam pernah sebut? Dalam Islam sebut 3 je. Lelaki, perempuan, khunsa. Itu je. Tapi tengok barat dia buat sampai haru biru kita. Inilah. Kalau kita tak pantau, tak jelaskan pada anak kita dalam Islam ni anak ada 3 je jantina ya, 3 saja. 2 je. 1 tu dalam kes terpencil je. Ya, betul. Sebab dalam hukum fiqah memang dibincangkan. Betul. So kita boleh cerita khunsa ni apa. Tapi yang paling utama 2 je. Dalam Quran sebut minal zakari wal unsa, laki perempuan. Tak ada pula sebut lain. So ini kena jelas. Ini kamu tengok ni. Tengok kadang-kadang sekali-kala. Sebab tu kalau handphone ni kalau boleh mak ayah dia buat rules dalam rumah tangga. Pak saya ada seorang kawan kan, dia bagus juga anak-anak dia anak yang baik. Pak saya tanya macam mana didik anak dia. Sebab dia kata sebab kita tak nak halang anak-anak kita daripada menggunakan gadget dan sebagainya. Sebab tu dia orang kalau kita halang dia orang lagi pandai. So macam ni dia kata dia ada rules dia. Masing-masing buat rules kan. Okey, waktu pukul berapa yang boleh. Dan anak ni boleh pegang handphone kalau ayahnya ada di rumah saja. Kalau ayah tak ada, dia tak boleh pegang. Sebab ayah dia nak make sure dia orang ni betul-betul tak pergi tempat-tempat yang tak baik. Lepas tu nanti bila waktu tidur, handphone tu semua serah pada ayah dia dan ayah dia malam-malam akan tengok balik. Ya, tengok apa apps yang anak dia install, apa yang dia orang duk sembang apa. So supaya pantauan tu. So kita ni ada benda baru anak kita ni tengok, ada benda baru, benda apps yang dia install. So kita boleh buat pantauan kat situ dan kita boleh tengok contohnya apps ni apa, apps ni matchmaking pula begini, tengok ni bahaya ni. So kita jelaskan dalam kita agama kita ada 2 saja. Supaya kadang-kadang mungkin anak kita bila ditanya, okey berapa jantina dalam Islam? Mungkin jawab 10. Siapa ngajarnya? Kita bimbang sekarang ni anak kita depan mata kita. Kalau anak kita ni dia hantar belajar ke UK, hantar ke London ke apa, kalau kita tak guide, habis dia. Sebab tu zaman sekarang cabaran betul-betul mencabar betul. Kalau dulu kita pernah dengar lah MRC ni pernah buat bertemu jodoh di situ. Lepas tu MySpace, Facebook. Paling baru ni macam Ustaz cakap tadi lah, Bigo dengan Miko kan. Bigo dengan Miko ni ada lagi berapa setting kalau tak silap saya, Go Live, M Live, Mango Live, apa semualah live ni kan. Kawan saya seorang kahwin sebab Miko. Bertemu jodoh dia dalam Miko. Jadi kalau dalam Islam tu setahu saya memang tak salah lah kalau kita bercinta dalam media sosial kan. Cuma mainkan peranan yang penting adalah kita jaga batas-batas dalam tu kan. Betul Ustaz? Okey, soalan saya seterusnya Ustaz. Nasihat Ustaz bagi orang yang sedang hangat bercinta ni. Contohnya kalau saya bekerja sebagai location manager kan. Saya selalu pusing di Kuala Lumpur ni cari location untuk buat shooting kan. So kalau saya pergi satu tempat tu, kebanyakannya adalah
budak-budak bawah belasan tahun. Contohnya terlampau banyak di Bukit Bintang, depan McDonald Bukit Bintang tu. Kalau kita pergi kat situ, kita tengok dengan Ustaz tahu tak bau tengik? Bau tengik dulu ni ada dekat budak-budak skinhead. Kalau kita lepak dengan budak-budak skinhead tu, ya Allah, Masya Allah, bau dema kan. Dema boleh duduk sesama dema, kuah dema tu lah, usrah tadi lah kan, dengan bau macam itu. Tapi semua anak-anak bawah umur kan. Saya tak tahu mak bapak pantau ke macam mana terjadi macam tu. Apa nasihat Ustaz dekat budak-budak macam ni yang sedang hangat bercinta, nanti esok dia lelaki bawa balik ke rumah, Allahu Akbar kan. Kesian, kita tengok tu kesian. Kalau kita nak pergi, dek jangan buat macam ni, kita kena balik kan. Jadi kita buat tuduh kan, human being, biarkan je lah kan. Itu yang kita sedih. Kalau kita pergi tegur, kita yang kena balik. Dia orang budak-budak ni lagi langsi je, kita kata langsi. Lu langsi, lu mati je kan. Wah, itulah dia kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia apa nama kita kata, cara macam mana kita mendekati mereka lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan anak-anak ni, ya, sebab mungkin mereka, kenapa mereka ada usrah dia orang, usrah, kita kata usrah dia orang kan, ya, mungkin dia orang duduk melepak gitu, tak kata buang masa lah. Dalam Islam ni, buang masa ni, melepak-lepak budaya ni bukan budaya Islam. Islam tak suka, ya. Tapi dia duduk begitu, tak ada benda sembang pun, benda kosong dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ini tak dapat, orang kata apa, rasa kosong jiwa mereka. Sekarang ni bagaimana kita nak menyuntik hati diorang je. Kadang-kadang kita nampak diorang ni macam gangster lah apa, tapi sebenarnya tidak. Diorang hilang, tak dapat kasih sayang. Betul. Saya pernah jumpa Wafi kan, pengalaman pernah jumpa dengan seorang maknya kan, yang dia ni pakai tudung. Bayangkan, dia lelaki pakai tudung. Kita mula pelik juga kan. Betul. Bersembangan dia baru kita saya sembang dengan dia. Sembang dengan dia tak apalah, dia mula-mula dia agak rasa macam tak selesa juga kan, tapi kita layan dia baik, kita raikan sebagai kemanusiaan kan. Dia saudara kita. Kenapa kita nak buangkan dia? Sebab betul, kita bukan tak suka dia, kita tak suka perbuatan dia, itu je kan. Islam ni, manusia ni suci, walaupun dia bukan Islam sekalipun, dia suci. Cuma perbuatan-perbuatan tu dia yang jadikan dia tidak suci. Tubuh badan dia suci, ya. Jadi kita bukan tak suka dia, kita sayang dia sebab namanya manusia, dia umat Nabi. Tinggal lagi kerana perbuatan tadi tu yang kita tak suka, ya. Okey, jadi bila saya sembang dengan dia, saya tanya dengan dia, dia pun ceritalah, I dulu mak ayah cerai. Okey, so okey lah. Kemudian dia kata, I ni memang tak ada kasih sayang pada mak ayah. Kemudian dia kata, my brother, dia kata abang dia pula seorang yang gay, dia kata, ya. Kemudian dia ni macam terkotang kating, hidup sebatang kara, mak ayah pun tak ke mana kan, adik-beradik pun semuanya masing-masing dengan cara masing-masing. So dia kata dia tak ada, dia memang mengharapkan siapa yang boleh bagi kasih sayang waktu tu, ya. So bila jumpa dengan kawan-kawan macam ni, kawan-kawan ni yang boleh tarik hati dia, boleh menyeronok, menghiburkan hati dia, ya. So sebab itulah jadi macam tu. Lepas tu bila lama sembang-sembang, saya tanya dengan dia kan, bercakap kat dia, bila cerita bab Quran, dia pun seronok cerita. Tengok, bila kita cerita tentang Quran, cerita tentang Allah Ta'ala, orang suka kan. Sebab roh, bukan apa, roh kita dia memang suka benda-benda baik. Bila baca Quran, roh ni dia suka. Sebab roh ni milik Allah, pinjam Allah letak dalam diri kita ni, pinjaman Allah. Sifat ni memang baik. Sebab roh yang kadang-kadang kita buat jahat, buat dosa kan, hidup tak tenang. Tak tenang sebab apa? Roh tak suka. Roh dia cuba, aku tak suka benda dia, sebab kita rasa tak bahagia. Walaupun fizikal nampak macam happy kan, dia ambil rasuah, dia menipu orang sebagainya, nampak dia happy, tapi sebenarnya rohnya terseksa. So bila tanya dia cerita bab Quran, dia suka. And then saya tanya dengan dia, minta maaf lah, bila kita dah lama sembang dengan dia kan, dia pun dah kata dah boleh mesra dengan kita. Saya tanya, dia kata apa? Saya tanya dengan dia,
minta maaf lah, you boleh baca Quran ke? Sebab bila dia tanya banyak pasal Quran kan, kita bertanya lah, you boleh baca Quran ke? Dia kata, oh, sorry lah, I memang tak pandai baca Quran. Okey, kita apa? Lepas tu sembang-sembang lagi, tanya lagi. Bila lama-lama ada terselit tertanya dengan ni satu soalan, tapi dia okey, dia boleh terima kan. Saya minta maaf lah tanya kan, you solat macam mana, okey kan? Dia kata, oh sebenarnya I dah lama tak solat. I dah lama tak solat. So waktu tu baru kita, lepas tu dia katalah, hidup I ni tak tenang, tak bahagia. Dia memang orang kata, dia kerja ni agak besar juga. Dia memang manager mana tak, kata gajinya besar jugalah. I memang apa I nak I dapat, tapi I rasa tak tenang lah hidup. So baru kita dapat kenal pasti punca ketidaktenangan hati tu kerana apa? Dia jauh dengan Tuhan. Ya, Quran pun tak dekat di hati dia. Sebab tu hidup tak tenang. Sebab roh dia tu tak tenang. Sebab dia sendiri kata, I dapat apa I nak. Itu fizikal je, luaran je. Tapi maknawi hati ni tak, dia kata I tak tenang hidup. Macam something, tak tahulah, I buat benda-benda macam tak happy. Walaupun nampak macam enjoy, tapi tak happy, dia kata. That's why dia kata apa, dia kata akhirnya I dah nak I bertaubat pada Allah, dia kata. Saya dengar perkataan tu, taubat, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. I pakai tudung katanya. Itu masalah tu kan. Pakai tudung. Pakai tudung, sebab taubat pakai tudung itu tak berkena lah pula. Tak apalah, kita tak blame dia. Sebab mungkin dia Macam cerita Nur kan, macam cerita Nur kan? Ada, ya Allah. Susah Okay, orang nak menerima kalau kita macam Nur tu, Ustaz apa, Syafiq Khail. Ustaz Syafiq Khail lah. Dia ambil seorang pelacur, kahwin pelacur. Susah. Benda tu hakikatnya adalah kebenaran, realiti. Tambah mana mak yang boleh terima anaknya kahwin pada ustaz, kahwin dengan pelacur kan. Tapi masyarakat kena budaya tu lah tadi. Kita kena ni lah ustaz kan. Ya, sebab itulah kita bukan, okey, kalau pelacur sekalipun, kita bukan tak suka dia. Kita tak suka perbuatan tu je. Betul. Diri dia tu bersih. Betul. Tapi perbuatan dosa tu je lah. Okey, kalau sebab tu ada hadis Nabi kata apa? Maksudnya macam ni tau. Siapa yang bertaubat pada Allah seolah-olah tidak ada lagi dosa padanya. Bersih lah. Okey, dia kalau zina dalam keadaan dia dulu pelacur, okey, bila dia, kita pun tak tahu kan. Sebab kerja ampun dosa ni bukan kerja kita, kerja Tuhan. So kita tak payahlah ambil kerja Tuhan. Kadang-kadang kita pula lebih pada Tuhan. Dia ni ahli neraka. Kita tahu ahli neraka. Netizen ni kan suka judge kadang-kadang orang. kita lebih, kita macam maksum sangat. Kita duk hukum orang, dia ni ahli neraka lah, dia ni tak ada harapan lah. Kita tahu ke mati dia macam mana? Ya, betul. Nabi cerita banyak hadis. Nabi kata ada sebahagian orang itu hidup dia ni macam, kita kata macam, Nabi kata satu tapak lagi je nak masuk syurga. Dan ceritanya dia ni memang orang cukup baik. Sampai orang kata dia ni memang ahli syurga betul lah kan. Sampai Nabi kata dia ni dengan syurga ni satu langkah je lagi. Satu langkah masuk syurga. Tapi akhirnya Nabi kata apa? Akhirnya masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang sebaliknya, satu langkah lagi kaki nak masuk neraka, selangkah je. Kita kata teruk betul ni memang tak ada harapan lah ni. Memang tak ada harapan. Apa dosa tak buat, semua benda dia buat. Kata memang tak ada harapan ni. Tengok Nabi kata dia masuk syurga. Sebab kita tak tahu penghujung hayat kita macam mana. Sebab tu jangan pandang hina pada manusia ya? Kita tak suka pada perbuatan saja ya. Kalau dia, sebab tu kadang kita banduan, contohnya kita banduan, teruklah banduan. Saya pernah wafikan dulu pengalaman imam muda dulu, pernah pergi masuk jumpa dengan banduan-banduan ni. Tu orang ni, ya Allah, ada banduan tu ni dekat apa, penjara Melaka. Ni pengalaman lah masuk penjara. Kita bawa lah makan minum kan, makan bihun goreng, buat dengan teh tarik, makan sama-sama dengan banduan ni. Kita pun makan lah kan. Kita makan bihun goreng biasa lah dengan teh tarik. Tapi saya tengok dia pun makan, punya sedap dia makan. Sedap kan Mak Bihun? Ini dah lama tak makan katanya. Sedap macam ni. Lepas tu yang saya rasa, yang orang kata macam malu jugalah, ada 2-3 orang tak makan. Bang, kenapa tak makan makanan kita ni? Kami puasa lah. Ya Allah. Bayangkan banduan boleh macam tu. Diorang ni baik, Allah baik. Kadang-kadang itulah, diorang ni orang kata apa, buat kesalahan.
Semua orang buat silap, tapi hantu mungkin kena pada dia, memang kena waktu tu memang dia kena tangkap. Betul. Semua orang buat silap, tapi orang kata Nasib dia. Nasib. Tapi kadang-kadang Wafi kan, itulah cara Allah nak selamatkan dia. Betul. Betul. Dan ramai banduan yang akhirnya dia ke tali gantung dan matinya mati yang kita nampak husnul khatimah. Ini diceritakan oleh pegawai-pegawai penjara kan, mati baik. Dia bertaubat tiap-tiap malam, bangun solat taubat sebagainya, ya, sampai akan mati pun dalam keadaan yang nampak matinya keadaan yang baik. Padahal kita kata dia mati teruk, mati kereta digantung tu, tapi kita tak tahu di penghujung hidupnya apakah kalimah yang keluar. Betul. Kan? Kadang-kadang macam sekarang ni kan, ini soal cinta ibu ayah terhadap anak, ya. Kadang-kadang ada anak yang hisap dadah, tapi sekarang ni banyak yang hisap ais, orang panggil hisap ais batu kan. So mak bapak ni, kalau saya dijadikan saya ambil anak tu, bawa pergi ke AADK, agensi anti dadah kan. Kalau kita bawa ke balai polis akan tangkap dia, masuk dalam tu, dia keluar, dia akan buat balik. Tapi kalau kita ambil dia dah terjebak, kita tak boleh nak buat apa. Dah nasib dia dah terjebak, kita ambil dia, bawa pergi AADK, masukkan dia ke dalam, sekarang ni dia tak panggil pusat serenti lagi dah, dia panggil klinik cure and care. Termasuk dekat klinik cure and care tu, insya-Allah dia keluar, dia akan jadi manusia baik, biasa balik kan. Sebab dalam ni klinik cure and care ni, dia ajar menari, dia ajar berlakon, dia ajar bertani, memasak kan. Benda-benda ni ada, tapi mak bapak tak naklah nanti anak aku masuk jail. Dia tak sedar yang perbuatan dia itu akan menyebabkan budak tu buat lagi. Dia akan keluar, dia akan jumpa lagi dengan golongan-golongan macam ni. Sebab dia ketagihan ni ibarat macam orang isap okok lah. Kalau orang isap okok tu dia tak dapat okok sehari, dia akan jadi macam 5,000 kan. Macam tu. Sebab saya ada kenalan rapat yang memang rapat sangat dengan saya. Kita masukkan dia ke dalam AADK. Sebab sebelum tu San, nak cerita San, dia punya ketagihan nak dapat duit tu, dia sanggup nak kopak kereta tu. Kereta tu dia kopak je pakai pisau nak buka kereta tu, sebab dia nampak ada duit shilling kat situ kan. Punya ketagihan tu kan. Dia tak peduli mak ayah ke, dia tak peduli abang ke adik ke, dia boleh godok kan. Orang main ais ni kan, batu ni kan, dia punya bahaya dia kalau tak dapat. Dia tak macam satu lagi kita panggil ganja, ketum kan, apa semua kan. Ais ni, batu ni lagi bahaya sebab dia efek kat kepala. Dia tak peduli kat mak, rosak habis. Kita nak bendung tu cakap tadi, mak bapak lah. Ini semua sebab cinta kan. Cinta tu jangan sampai kita kesian kat anak nanti masuk penjara kan. Kesian nanti duduk penjara. Macam Hasan cerita tadi lah, duduk dalam tu sebenarnya itu adalah kebaikan sebenarnya kan. Kadang-kadang bila kita masuk ke penjara, baru kita tahu baca doa, baru kita tahu solat kan, baru kita tahu niat solat. Kadang-kadang kita tak tahu langsung niat solat kan. Okey, soalan terakhir, apa tu Ustaz huraikan sedikit tentang cinta kan pada malam ni. InsyaAllah kita nak bagi tahu dekat semua rakyat Malaysia supaya apa cinta itu di dalam Islam. Sebab kadang-kadang macam saya lah, yang benda ni amat berat dalam masyarakat Malaysia sekarang ni. Kita ada berbilang kaum, kita ada berbilang bangsa. Saya mengaku ke Ustaz, saya pergi ke Batu Cave, saya pergi ke Chinese Temple. Kita bermasyarakat kan. Dalam Islam tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan yang kita tidak boleh pergi ke tempat-tempat suci dia orang tu kan. Dan di dalam Al-Quran juga tidak menyatakan bahawa China ataupun India ini tidak boleh masuk ke dalam masjid. Dia ada masuk untuk melihat keindahan masjid tu kan. Jadi cinta tentang masyarakat ni penting. Sebab masyarakat Malaysia sekarang ni sebabkan landa COVID dan sebagainya, huru-hara China dengan India, sampai contohnya lah
ada satu kes yang terjadi pada diri saya tentang azan. Di mana di azan itu ada kalimah Allah SWT, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah kita itu dipermainkan kan. Jadi China dan India ni, macam saya sendiri, saya ada kawan China, saya ada kawan India, saya amat sayang dia orang. Kita bekerja macam shooting, contohnya shooting ni, kalau asal nak tahu, China India Melayu ni ibarat satu family. Kita makan sama-sama, bila waktu solat, tak apalah, pergilah solat, saya buat kerja. Dia orang respect kita, dia orang sedar kita bab agama. Dan bila dia orang ada semayang, kita respect dia orang dan sebagainya. Tetapi masyarakat di luar sana banyak lagi mempersoalkan sebab benda-benda ni. Jadi cinta tentang kemasyarakatan tu dah tak ada. Jadi boleh tak Ustaz Hassan huraikan tentang sedikit tentang perkara ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, memang kalau kita tengok, sebelum tu Wafi, saya teringat dulu pernah pergi penjara di Kelantan. Dia punya pengarah ataupun ketua dekat situ lah, dia cerita kan, ramai penghuni dekat penjara kat situ ambil ais lah. Dia kata ais ni memang, dia kata murah, memang murah. So dia banyak seludut daripada negara jiran masuk, macam-macam cara lah kan. Memang murah, dia kata, memang murah dan senang nak dapat. Jadi, dan dia kata tapi dia punya kesan dia sangat bahaya. Sebab dia kata contoh macam ni lah, bahaya kita kalau kita tengok TV, pembaca berita tu baca berita kerja dia. Tapi seolah-olah orang yang ambil ais ni, dia tengok pembaca berita tu macam mengata dia, kamu nak tak guna, kamu. Macam dia kata kita, itu yang dia hempas TV tu. Kita, kau ni kenapa kan? Sebab dia nampak macam tu orang tu mengata dia. Betul. Dahsyatnya je bukan main-main. Sebab tu jaga-jaga ni. Walaupun nampak murah kan, biarlah murah je pun. Dia kata murah tapi rosak akal tu. Bahayanya sebab habis jangan main-main lah. Semua orang ni dah dia mengamuk. Alhamdulillah, kita jauh lah ya. Okey. Macam bila cinta kemasyarakatan kan. Sebenarnya Nabi dah tunjuk pada kita dah. Zaman Nabi dulu ada tak Yahudi? Ada. Zaman Nabi tu ada tak Nasrani? Ada. Ya. Zaman Nabi ni ada tak yang tak beriman? Ada. Tapi adakah Nabi melakukan yang tidak baik pada mereka? Nabi zalim mereka? Tak ada. Sebab tu dalam agama Islam kita ada zakat kan. Zakat ni wajib bagi orang Islam. Bagi non-Muslim wajib tak? Tak wajib. Tapi zaman Nabi buat jizyah, tax. So bila mereka ini maksudnya okeylah, adil lah kat situ. Orang Islam bayar zakat dan Muslim bayar tax. Tujuannya apa? Tujuan untuk orang kata meneraji negara kan. So nak bagi kebajikan pada negara dan sebagainya. Maka itu pun dalam masa yang sama, ya, memang Nabi buat begitu kan. Islam, mereka ni walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka bebas untuk pergi rumah ibadah mereka. Walaupun mereka tidak jangan tidak ada gereja dan sebagainya, okey, nanti pulang ya. Dan mereka hidup aman. Nak pergi shopping ke, nak hidup macam biasa, nak buat kenduri ke, buat macam biasa. Sebab apa? Wajib bagi pemimpin Islam pada ketika itu memelihara kebajikan mereka. Dia orang akan dapat nikmati macam kita ni lah. So sebab tu Nabi dah tunjukkan, Nabi meraihkan. Dan memang ada kisah pun, ada yang masuk dalam masjid ni adalah di kalangan mereka yang bukan Islam. Contoh ada satu kisahnya, hadis sahih Bukhari ya. Seorang ni namanya Sumamah bin Usal. Dia adalah antara musuh Islam yang sangat benci dengan Islam. Ini ketua Bani Hanifah ya. Satu orang pemimpin yang cukup dikenali, yang disegani. Kemudian sahabat-sahabat tangkap dia. Dapat tangkap dia, bawa masuk dalam masjid Nabi. Lalu diikat di tiang dalam masjid Nabi di Madinah tu. Diikat di tiang masjid. Jadi dia ni takut. Dalam kepala dia kata, orang Islam ni jahat lah, orang Islam ni habislah matilah aku duduk dalam masjid ni. Tengok. Tapi apa Nabi buat? Ya, Nabi suruh para sahabat, layanilah dia macam saudara kita, bagi dia makan, santuni dia. Memang sahabat buat baik pada dia, tak ada langsung berkeras kat dia, bagi makan sedap-sedap kat dia. Lepas tu waktu solat mereka pun solat sahabat. Jadi dia tengok betapa indahnya. Betul. Mereka ni hidup berkasih sayang. Rupanya dalam masjid ni tempat berkasih sayang. Betul. Yang aku nampak kata Islam ni jahat lah, teroris lah pun, tak ada pun. Selepas 3 hari sentuh sikit Ustaz. Ya. Sentuh sikit je.
Ramai masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni, dia tak tahu yang Islam itu benarkan India, China masuk ke dalam masjid. Saya ada 2 kes terjadi pada diri saya. Satu di Kuala Lumpur, satu lagi di Sungai Petani, di Alostar. Hamba Allah datang waktu tu kita tengah buat penggambaran. Ada satu hamba Allah ni datang kepada saya, siapa benarkan diorang ni, Cina, India ni masuk dalam masjid ni? Tu pemikiran Melayu Islam kita, kan? Dan yang kedua, dia sampai cakap dengan saya, kalau awak orang kampung ni, saya dah lama ambil awak, humban awak ke dalam sungai. Kenapa bang saya nak buat saya macam tu? Mana boleh benarkan ni semua Cina, India ni masuk dalam masjid? Saya sentuh sikit je, saya sentuh, abang bagi saya dalil di dalam Al-Quran mengatakan tidak boleh orang kafir masuk dalam masjid. Itu yang saya petikai kan. Itu yang dia mengamuk tu, dia kata, kalau awak orang kampung sini, saya dah lama umpan awak dekat sungai dah. Jadi sambung balik Ustaz. Yang ini saya seronok dengar ni, sebab terjadi pada diri saya benda ni kan. Ya, ini kisah benar yang ditunjuk pada hadis Sahih Bukhari. Akhirnya bila Nabi SAW santuni dia, sahabat dia orang ni hidup memang layan cukup baik. Akhirnya, tapi tiap-tiap hari Nabi jumpa dengan dia, Nabi kata apa? Wahai Sumamah, namanya Sumamah bin Usal. Wahai Sumamah, apa yang kamu nak cakap? Dia kata apa? Muhammad, kalau kamu lepaskan aku, kamu orang yang baik. Tapi kalau kau nak harta, aku boleh bagi. Sebab dia pemimpin, dia orang kaya. Kalau kamu nak harta, kamu nak apa, aku bagi. Tapi kalau kau lepaskan aku, kau memang orang yang baik. Tapi Nabi tak lepaskan dia lagi. Tengok, ini cara strategi Nabi ya. Hari kedua Nabi cakap yang sama. Macam mana keadaan kamu hari ni? Apa khabar? Muhammad, kalau kamu nak harta, kamu nak apa, kau cakap aku bagi. Tapi kalau kau lepaskan aku, kau memang orang yang baik. Hari ketiga pun sama. Dia kata hari ketiga ni mungkin aku matilah kamunya. Ya. Nabi tanya lagi, macam mana keadaan kamu Muhammad? Kalau kamu nak aku, kau cakap aku bagi. Kan? Akhirnya Nabi kata apa? Wahai para sahabat sekalian, lepaskanlah dia, biarkanlah dia pulang ke negeri dia dengan keadaan yang selamat. Dia terpinga-pinga. Selama 3 hari aku duduk dalam masjid ni, aku tidak dizalimi, disantuni, diberi makan yang sedap-sedap, Nabi pun layan, tak pernah berkasar. Jadi dia kata, aku ingatkan aku akan mati, dibunuh sebagainya, tapi tidak. Dia pun keluar pada masjid, ditanya pada sahabat-sahabat yang dekat masjid tu, kalau kita bukan Islam, nak masuk Islam macam mana caranya? Dia tanya. Senang je, dia kata, ya, hanya mandi bersihkan diri, kemudian mengucapkan syahadah, masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Tak disuruh pun, tak ada paksa pun, dia sendiri nak. Bila dia masuk Islam, tengok, ini kata kebijaksanaan Nabi. Akhirnya dia balik ke negeri dia. Dia kan ketua pemimpin kabilah dia. Dia balik negeri dia, disuruh rakyat bawah dia semua masuk Islam. Mudah kerja Nabi, tak payah pergi dakwah payah-payah. Taker seorang cukuplah. Tengok, semua masuk Islam. Kebijaksanaan Nabi. Tengok. Maksud dekat sini, menurut hadis ini menceritakan orang Islam, bukan Islam, boleh masuk masjid. Dalam keadaan yang kita kena jagalah adab-adabnya. Janganlah kata buat benda-benda tak baik dalam masjid. Sebab tu rumah. Kalau kita masuk gereja ke apa, takkan kita nak buat benda tak baik. Betul. Hormat itu je. Ya. Yang masuk ni pula bukannya mereka ni yang bukan Islam kafir yang menentang kita. Mereka ni di Malaysia ni kita kata, boleh kata dan Muslim kita ni bukan menentang kita. Ya, mereka ni yang hidup satu pemerintahan yang sama, kita hidup dalam, kita faham lah kan. So mereka ni bukan menentang. Yang kata menentang ni yang memang dia orang masuk ni musuh yang nyata. Itu tak boleh lah. Sebab tu sebenarnya betul lah ya. Saya sendiri pun memang sedih kalau dengar cerita-cerita macam ni, macam Wafi cerita kan. Kadang-kadang kadang-kadang bukan apa, sebab mungkin mereka tak faham. Malam sebab kita rasa kita suci. Betul. Aku ni orang masjid, aku ni AJK masjid. Siapa kau nak bawa masuk ni bukan Islam ni, dia orang ni bukan Islam. Soalan kita nampak dia orang ni ahli neraka. Betul. Siapa yang ahli neraka sekarang ni? Kita tak tahu. Takut-takut kita ahli neraka, dia pun ni ahli syurga. Kita tak tahu. Sebab tu orang kata apa, kadang memang sedih, saya memang akui juga lah benda ni berlaku. Benda ni bukannya sikit, banyak. Satu lagi contoh saya nak bagi. Kawan saya di China, dia nak ambil gambar dekat masjid. So imam dah benarkan apa semua kan. So dia letak telefon dia, dia charge.
Tak sampai 5 minit hilang. Kan? Benda-benda macam tu lagi satu di dalam masjid. Jadi menyebabkan dia cakap ayat dia tu membuatkan saya sedih tu. Dia kata ini masjid kot, dia kata. Kenapa handphone boleh hilang, dia kata. Saya ingat ni rumah Tuhan, tak ada apa-apa akan jadi, dia kata. Faham tak? Masuk di pemikiran dia kan. Jadi orang sebenarnya masyarakat Melayu Islam itu sendiri yang patutnya kena ubah, kan? Ya, kita kena ubah konsep pemikiran tu. Minded set tu kita kena ubah. Menunjukkan kepada orang ramai bahawa Islam ni macam teroris. Itu yang orang petikaikan tu, kan? Kalau kita tengok contoh lagi satu lah, saya tak suka politik, tapi saya sedih tengok di parlimen kucar kacir, kan? Tidak ada adab dan tidak ada adat lagi di dalam Islam ni, kan? Di dalam Malaysia ni dah tak ada adab sopan. Malaysia satu ketika dahulu adalah terkenal dengan adab dan adat, kan? Kita sebelum kita nak cakap dengan orang, kita nak lalu lalang, kita tunduk, hormat kepada orang tua. Dah tak ada dah adab tu. Adab tu, itulah cinta sebenarnya dalam konsep Islam tu sebenarnya dah hilang. Kadang-kadang anak jalan depan bapa, dia buat tak tahu je, dia dah tak ada tanda rasa hormat. Kita kalau dulu kita tak berani nak jalan depan bapa tu, kena tunduk, kan? Ada orang tetamu datang ke rumah, kita duduk dalam bilik takut, kan? Zaman sekarang dah tak ada dah. Zaman sekarang tetamu datang berlari-lari, anak-anak berlari-lari, tidak ada disiplin dah, kan? Yang ini kita kena pupuk balik dalam masyarakat kita sebenarnya, kan? By the way, terima kasih banyak. Saya dah biasa panggil Hasan, kan? Sebab kita sekolah sama, kita makan sama, kita orang tidur sama-sama, main riadah sama-sama, kan? Daripada kecil, kan? Jadi kalau macam saya ni biasalah penyanyi, kan? Penyanyi, lepas tu rockers. Kata dulu saya satu sekolah dengan Imam Muda Hasan. Ya, betul ke dia ni, kan? Tapi dulu waktu zaman sekolah tak pula join nasyid. Ada. Ini saya nak beritahu terang. Sebenarnya yang dalam Izzuddin Shah tu, yang suara merdu, yang suara yang leader nasyid ni lah orangnya, Imam Muda Hasan Adli, ya. Awak tak rock sangatlah suaranya, suara nasyid. Okey. Terima kasih banyak sahabat saya pada malam ini sudi membantu saya jihad bersama Islam. Jihad ni kadang kita ingat jihad tu berperang. Sebenarnya tidak. Jihad ni kita nak memupuk masyarakat sekeliling kita, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India. Kita nak beritahu dengan dia orang bahawa Islam itu adalah agama yang indah. Tidak perlu kita mengutuk Buddha, kita tidak perlu mengutuk Hindu, tidak perlu kita mengutuk Islam. Kita jadi masyarakat yang majmuk, yang bermuafakat, kan? Kita nak merapatkan ukhuwah. Sebab tu saya berjihad, saya buat program ini untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kepada semua, mengatakan bahawa Islam itu tidak jahat. Islam itu adalah agama yang suci, kan? Kita sentiasa beradab, hormat menghormati antara satu sama lain, kan? Yang itu saya nak memupuk di sini. Sedikit pesanan Ustaz buat masyarakat. Baik, sebagai ringkasan akhirnya, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah duduk di akhir zaman. Jadi saya nampak apa lagi yang kita kejarkan, ya. Walaupun kita duduk di akhir zaman, tidaklah menunjukkan kita ni perlu surrender, duduk masjid, ibadah saja, tidak. Kena usaha yang terbaik. Ikhtiar tu kena ada, ya. Tapi kena selalu beringatlah, walaupun kita ambil vaksin, ya, Sinovac ke, Pfizer ke, kemudian AZ ke apa, tak apa, itu sebagai ikhtiar. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa kita vaksin hati kita. Apa vaksin hati kita? Al-Quran itulah vaksinnya. Dalam AZ, dalam Sinovac, dia ada ramuan dia sendiri lah. Saya pun tak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi itu vaksin untuk COVID-19. Vaksin hati Al-Quran. Apakah ramuan dalam Al-Quran tu? Di dalamnya ada solat, di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada kedamaian, di situ dalamnya ada Allah, ya.
ada dalamnya itu menceritakan tentang kebesaran Allah, di dalam itu menceritakan tentang sifat-sifat orang yang soleh, orang yang berjaya, dan ada halal dan haram, banyak ramalan dalam Quran. Itulah vaksin kita. So biar kita balance, jangan hanya dapat vaksin Sinovac saja, AZ dan sebagainya, tapi yang paling penting vaksin hati itu kena penting, sebab ini akhir zaman. So Al-Quran bukan sekadar dibaca tapi difahami, bersesuaian dengan Facebook kita maupun wahyu Allah. Cukup baik, baik cantik dah tu ya. Wahyu Allah ini jangan ditinggal. Nabi dah janji dan jamin Nabi dah nampak dah. Ni hadis ni pun Nabi sebut di hujung-hujung ayat Nabi ya. Di penghujung hayat Nabi dah nampak dah, inilah bakal berlaku selepas kewafatan bagi kita. Sebab tu Nabi kata pada sahabat, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi dah nampak dah ni, lepas kewafatan Nabi ni banyak akan berlaku fitnah. Dan sebab tu Nabi kata, wahai sahabat sekalian, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku tak tinggalkan harta benda, aku tak tinggalkan kemewahan, tapi aku tinggalkan inilah dua benda yang aku tinggalkan pada kalian. Yang mana Nabi jamin kalau kamu pegang, kamu jaga di baik-baik dua benda ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Itu jaminan Nabi. Nabi kata kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Zaman berubah, teknologi berubah, budaya mungkin berubah, tapi yang tak berubah, Quran tak berubah, hadis tak berubah. Sebab tu Nabi kata dua benda tu, Quran dan sunnah. Zaman berubah, tapi dulu sampai sekarang Quran berubah, tak sama je. Itulah isi kandungannya. Itulah dia vaksin yang paling berkesan untuk merawat hati kita, emosi kita dan sebagainya. InsyaAllah jagalah dia baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan, cinta ya, di orang kata di akhir zaman insyaAllah. Wallahu ta'ala. Saya nak mohon pada Ustaz, minta baca doa sedikit boleh Ustaz untuk rakyat Malaysia. Baik, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan seluruh dosa sahabat-sahabat kami, adik keluarga kami, ibu ayah kami, muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kami hidayah-Mu ya Allah. Janganlah Kau putuskan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kami kesihatan yang berpanjangan. Selamatkanlah negara kami daripada bala bencana ya Allah. Angkatlah musibah Covid ini kepada kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Di saat ini ramai yang sedang kesusahan ya Allah. Di saat ini ramai yang kelaparan ya Allah. Di saat ini ramai yang sedang mengarungi kehidupan mereka dengan penuh dengan kesusahan, kepayahan ya Allah. Ramai di kalangan kami yang sakit ya Allah, yang dijangkiti Covid ni ya Allah, yang sedang bertarung nyawa ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Berilah kesihatan kepada mereka dan kami ya Allah. Jauhkanlah musibah daripada kami ya Allah. Engkaulah Tuhan yang mencipta Covid ini ya Allah. Engkaulah, Covid ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Kau yang menciptakannya ya Allah. Dia adalah makhluk-Mu ya Allah. Maka kami mohon, kami merayu pada-Mu ya Allah. Angkatlah musibah ini pada kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada sahabat saya, rakan saya daripada sekolah lagi, Imam Muda Hasan Adli, dengan perkongsian ilmu dan pencerahan mengenai cinta di dalam Islam. Malam ini saya dan semua pendengar yang bersama di FB Live bertambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang kita hadapi di Malaysia dengan cinta ini. Mohon Ustaz, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Ustaz Imam Muda Hasan Adli. Semoga Allah memberi kekuatan kepadamu, semoga Allah buka jalan untukmu, rakyat Malaysia, supaya kita bersama-sama mengharungi COVID-19 ini. InsyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Kalau saya salah dan silap, minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.